saya boleh baca lah dalam kes Nik Alin ni. Dia minta supaya dibatalkan peruntukan dalam enactment ini. Seksyen 5 dakwaan palsu, Seksyen 11 memusnahkan mencemarkan tempat beribadat, yang ke-14 liwat, Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat, persetubuhan dengan bukan manusia, gangguan seksual, apa-apa yang menghayalkan, mengurangkan ukuran dan sukatan dan sebagainya. Pada asalnya, ni saya cerita daripada asalnya dia menyenaraikan 20 seksyen di dalam enactment ni sebagai tidak sah dan terbatal kerana DUN Kelantan tak ada kuasa untuk buat undang-undang ni. Padahal DUN Kelantan bila lulus undang-undang ni, untuk menjadi satu undang-undang yang dipanggil enactment, kena perkenan daripada Sultan Kelantan. Jadi maknanya undang-undang ni telah diperkenankan oleh Sultan Kelantan. Jadi Nik Alin ini telah menyenaraikan kesalahan di bawah enactment ni sebagai tidak sah dan terbatal. Dia kata bercanggah dengan undang-undang lain, dengan perlembagaan. Jadi pada hari ini, sebagaimana saya sebut dalam perjumpaan tadi, 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan, dia panggil the highest quorum, 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan dengar petition Nik Alin ini untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan. Itu saja pilihan ada mahkamah. Jadi pada hari ini, daripada 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun, membuat keputusan. Daripada 9 itu, 8 orang hakim telah membenarkan petition Nik Alin ni. Maknanya membatalkan 16 seksyen di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan ini. Daripada 20 tu dia tarik 2, tinggal 18, dibenarkan 16. Sekarang ni musim diskaun. Musim diskaun. Jadi dia bagi juga diskaun 2. Tapi 16 seksyen ni sudah cukup besar kepada satu undang-undang. Jadi cuba bayangkan Mahkamah Syariah Kelantan nak dengar undang-undang mana ni? Mahkamah ada, besar, cantik, tapi undang-undang dibatalkan. Itu keadaan yang perlu kita faham. Jadi sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi rakyat Kelantan yang ada, sebab undang-undang jenayah syariah ni adalah undang-undang negeri, kita amat sedih pada hari ini. This is a Black Friday, Jumaat yang hitam kepada jenayah, kepada syariah Islam, kepada undang-undang syariah Islam. Itu yang boleh kita gambarkan. Dan saya sebagai peguam, kita tahulah bahawa bila satu undang-undang jenayah syariah di satu negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah Islam di negeri-negeri lain, 14 buah negeri lagi, dalam keadaan yang amat-amat bahaya dan kritikal. Mana-mana orang, katakanlah di Negeri Sembilan ke, di Melaka ke, dituduh di Mahkamah Syariah kesalahan liwat, dia akan bawa kes ni ke sini, beritahu di Kelantan dibatalkan, kesalahan yang sama, maka akan dibatalkan. Tak ada orang boleh dituduh di Mahkamah Syariah dengan kesalahan jenayah syariah ni. Saya harap rakan-rakan media faham kenapa kami begitu emosi dan serius dalam benda ni. Ini bukan benda kecil. Mempertahankan syariah bermakna mempertahankan institusi raja-raja yang menjadi ketua kepada agama Islam negeri-negeri. Agung sebagai ketua agama Islam wilayah persekutuan, dan juga negeri-negeri yang tak ada raja. Jadi ini kita mempertahankan syariah, mempertahankan institusi raja-raja Melayu. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama,
bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.